Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid cikgu. Okey, jadi kita sambung kelas PDPR kita pada hari ini. Jadi kita kongsikan dulu mutiara kata untuk hari ini. Okey, mutiara kata untuk hari ini adalah keikhlasan itu umpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam yang amat kelam. Ianya wujud tapi amat sukar dilihat memang. Keikhlasan, ikhlas. Kita bukan tahu ikhlas. Kita boleh kata, saya ikhlas, tapi orang lain tak tahu. Nampak? Tapi dia memang wujud. Cuma kita tak nampak. Yang tahu kita ikhlas atau tidak, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi itu saja perkongsian untuk mutiara kata hari ini. Jadi kita sambung kepada topik kita, iaitu pergi kepada tajuk yang terakhir dalam tajuk ruang, iaitu penyelesaian masalah ruang. Okey, untuk menguatkan lagi kita punya pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama merujuk kepada buku teks, okey, muka surat 228 hingga muka surat 231. Okey, standard kandungan dia adalah 6.5.1, di mana hari ini harapannya supaya kita dapat apa? Menyelesaikan masalah melibatkan ruang. Okey, jom sebelum tu jom ikut saya. Saya bawa ke mana siapa tak tahu, jom. Okey, jom kita bersama-sama masuk dalam lautan. Lautan ke Korea Moon saya pun tak pastilah. Kita tengok ikan bersama. Okey, jom kita pergi kepada topik kita. Okey, topik kita iaitu selesaikan masalah melibatkan ruang. Okey, kita tengok yang pertama. Zarik, mereka bentuk plan dalam mereka bentuk plan kolam ikan hiasan dengan menggabungkan dua bentuk. Dia akan membuat pagar di sekelilingnya. Berapakah panjang pagar itu? Okey, jadi ada dua bentuk. Okey, dua bentuk di sini untuk dibuat akuarium. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan macam ni? Yang pertama sekali, kalau kita rujuk pada buku teks, okey, pertama sekali lah kita kena fahami soalan. Fahami soalan. Kita kena faham betul-betul apa itu soalan. Okey, soalan dia, gabungan segi empat tepat dan oktagon sekata. Nampak ni? Ini oktagon, ini adalah segi empat tepat. Kenapa segi empat tepat? Sebab nampak ni, ukuran dia tidak sama panjang. Nampak? Ukuran dia tidak sama panjang. Jadi ini adalah segi empat tepat. Kemudian ukuran kolam seperti dalam plan. Nampak ni? Plan ni ukuran dia dah ada dalam ni, ukuran dia. Okey, dah ada panjang dia, lebar dia dah ada sini. Kemudian cari panjang pagar di sekeliling kolam. Okey, dia nak tahu panjang pagar. Okey, yang keduanya, bila kita dah faham soalan, okey, yang keduanya baru kita fikirkan apa cara yang sesuai untuk nak selesaikan masalah ini. Okey, yang pertama sekali tandakan panjang sisi luar kolam. Jadi kita kena tanda semua sisi luar. Okey, yang mana? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tulis sikit lah bagi kamu nampak lebih jelas lah. Okey, pertama ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, itu adalah sisi luar dia. Okey, sisi luar dia. Kemudian jumlahkan panjang semua sisi luar kolam untuk mencari panjang pagar. Panjang ini maksud dia apa? Panjang ini adalah perimeter. Jadi bila perimeter, sebab tu kita guna formula tambah semua sisi luar. Okey, jadi penyelesaian ni bila kita dah tahu ini adalah perimeter dan kita tahu formula dia adalah panjang semua sisi luar,
kita senang. Jadi panjang pagar ialah panjang sisi luar kolam ni. Okay, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 saja. Ni tak termasuk sebab dia bercantum. Bercantum tak termasuk ya. Jadi ada 7. Kemudian panjang sisi luar tambah dengan panjang sisi luar oktagon sekata. Okey. Jadi sini nampak tak? 1 meter ni datang mana? Ni 1 meter sini. Saya bulatkan Okey, 1 meter ni. Macam mana ni dapat 1 meter? Okey, tengok ya. Panjang dia ni adalah 10 meter. Daripada sini sampai sini adalah 10 meter. Dan panjang ni, oktagon ni adalah 8 meter. Jadi baki dia tu 1 meter, 1 meter, baki dia adalah 2 meter. Jadi sebelah sini 1, sebelah sini 1. Sebab tu kamu nampak sini ada 1 meter dan sini ada 1 meter. Okey, kenapa 7 darab 8? Kenapa 7 darab 8? Ni oktagon. Sebab oktagon dia adalah sisi yang sama panjang. Sisi luar ni semua sama panjang. Jadi kenapa 7? Sebab kita buang yang ini. Yang ini dia bercantum jadi tak dikira sebagai sisi luar. Sebab tu 7. Okey. Jadi dapat jawapan dia. Itu saja jawapan dia. Ini untuk semakan lah. Bila kamu semak balik, kamu kira perimeter dia berapa. Okey, ni 8 kan. Jadi 8 darab 8, 64. Kemudian kolam pula, kamu kira pula 10 tambah 10 tambah 20 tambah 20. Kamu akan dapat 60. Kemudian kamu tolakkan dia. Kamu akan dapat nilai dia berapa. Sama je. Okey, itu saja. Ini untuk perimeter masalah untuk perimeter. Yang pertama kita kena tahu cerita. Okey, seterusnya kita pergi yang seterusnya adalah Jafri. Okey, yang kedua pula ni. Kita tengok gambar rajah ini. Ini adalah luas isi padu ataupun isi padu. Okey. Jafri melakar potongan yang akan dibuat pada sebuah bongkah kayu. Lakaran potongan itu berbentuk kubot. Kira isi padu bongkah kayu selepas dipotong. Nampak ni? Okey. Jadi bila dia bagi gambar macam ni, ada perkataan dipotong. Okey. Mana ni saya nak. Okey, bila dipotong, kamu kena tahu ini adalah tolak. Yang kedua, kenapa tolak? Nampak ni, dia tarik keluar. Jadi operasi dia ada tolak. Itu yang main. Okey. Jadi fahami soalan. Okey, fahami soalan. Kena pasti ukuran panjang, lebar dan tinggi bongkah kayu asal serta bentuk potongan. Jadi dia kena pasti dulu. Ukuran dia, panjang dia mana, lebar dia mana, panjang dia, lebar dia, tinggi dia. Panjang dia, lebar dia, tinggi dia. Jadi kamu kena pasti semua ni. Potongan berbentuk kubot. Kena pasti ni. Potongan ini adalah berbentuk kubot. Kenapa kubot? Sebab tidak sama panjang. Nampak ni. Dia punya lebar dia 16, panjang dah hanya 14. Jadi bila tak sama, itu bukan kubus. Kubus sama. Ini adalah kubot. Kemudian cari isi padu bongkah kayu selepas dipotong. Yang mana kita nak cari? Yang ini yang ini. Okey, yang ini. Melangkah potongan yang akan dibuat pada sebuah bongkah kayu. Okey, dia nak yang ni dia nak yang ni. Betul lah yang standard tu. Jadi fikirkan cara. Jadi cara ni macam mana? Isi padu bongkah kayu yang asal. Okey, jadi dia yang asal kamu kena kira lah. Okey, formula dia ada formula dia. Formula dia adalah panjang darab lebar dan darab tinggi. Itu adalah formula dia. Panjang darab lebar darab tinggi. Jadi cara dia adalah, okey, yang pertama sekali adalah kamu kena tahu ni 23. Dia punya panjang dia, lebar dia adalah 16 dan tinggi dia adalah 18. Ini yang asal sebelum dipotong. Okey, kemudian kita kira pula yang dipotong. 14 darab 16 darab 14. Okey, dah dapat yang ni bila kamu dah selesaikan bab ni. Okey, ada pengiraan dia tu panjang sikit sebenarnya. Tapi kamu konsep dia senang je, cuma pengiraan dia panjang sikit. Okey, dan dia besar sikit, tak besar mana pun. Okey, kadang kamu guna cara macam ni boleh ataupun nak guna lattice pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, dah siap itu. Ni nampak ni, akhir ni adalah kamu kena tolakkan dia ni di akhir. Sebab tu dia guna tolak. Sebab tarik keluar ataupun dipotong. Tarik keluar ataupun dipotong, dia guna operasi tolak. Cuma yang susah sikit lah di sini lah. Dia bukan susah mana, dia panjang. Kamu kena darab.
satu-satu. Darab. Dia panjang itu. Dia tak susah mana. Dia panjang je. Okey, jadi kamu kena, bila dapat soalan macam ni, kamu kena buat slow-slow. Kena steady. Okey, jangan tergesa-gesa. Bila tergesa-gesa, dia akan jadi kecuaian yang berlaku. Okey, kena buat slow-slow. Ambil masa. Okey, boleh ya? Formula dia senangnya, panjang nak lebar nak tinggi. Konsep dia adalah tarik keluar, tolak. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah ni. Bila nampak macam ni, ini adalah luas. Tadi sipadu kan, ini adalah luas. Kenapa luas? Sebab dia ada satu permukaan saja. Dia ada satu permukaan ni saja. Yang tadi ada 3 permukaan kan, sebab tu sipadu. Okey, jadi ayah ingin membina siar kaki di halaman rumah dengan bata seperti gambar rajah. Okey, seperti dalam rajah. Ayah memperuntukkan RM4,000. Kos membina 1 meter persegi ni Meter 2 ni meter persegi Siar kaki ialah 100. Adakah wang itu mencukupi? Okey, siar kaki ni tempat tempat kita nak berjalan-jalan tu pergi. Okey, ruang untuk berjalan lah. Daripada pos nak pergi ke ruang tamu ke apa, luar kan, dekat garden lah. Biasanya kalau ada rumah tepi lah, ataupun rumah kampung yang ada tanah luas, ataupun rumah banglo, bolehlah buat macam ni. Kalau rumah flat tak sesuai lah, ataupun rumah kondominium. Okey, jadi dia kata sini, adakah wang itu mencukupi? Dia kos dia 4,000, adakah wang itu mencukupi? Jadi kita kena kira dulu dia punya luas dia berapa. Okey, jadi ada 2 bentuk nampak ni. Bentuk yang pertama adalah bentuk A, bentuk yang kedua adalah bentuk B. Bila ada bentuk tambahan ini, bila dia masuk, ni adalah operasi tambah. Okey, tadi dia tarik keluar, ini dia masuk, dia tambah masuk. Okey, jadi bila dia tambah masuk, ni adalah operasi tambah. Okey, jadi penyelesaian dia adalah kena pasti ukuran panjang dan lebar siar kaki A dan B. Ni yang kamu kena tahu. Panjang dia berapa, lebar dia berapa. Panjang dia berapa, lebar dia berapa. Okey, dah tahu. Okey, selesai. Yang sini perlu cari tak? Yang ni tak perlu cari. Ini tak perlu cari sebab ni dah ada. Okey, ni dah ada. Okey, yang sini pun tak perlu cari sebab ini dah ada. Okey. Kemudian cari luas, cari jumlah luas. Jadi kamu kena cek luas. Luas panjang darab lebar. Okey, itu saja formula dia. Untuk bentuk ruang ni kamu kena ingat formula. Kena kerja sikitlah. Kamu kena usaha sikitlah, kamu kena ingat formula. Kalau tak ingat dia susah sikitlah. Cara macam nak ingat formula ialah kamu rajin buat soalan macam ni. Soalan tajuk ni kamu rajin buat. Jadi bila kamu dah biasa buat, kamu akan ingat. Okey, Ronaldo pun, main bola sepak Cristiano Ronaldo tu, dia nak jadi hebat macam ni bukan dia berlatih sekejap tau. Hari-hari dia berlatih dan hari-hari dia jaga makan. Jadi kamu kena ingat konsep tu. Nak berjaya bukan duduk saja, kena ada usaha. Okey, macam saya kongsi semalam, pengorbanan kan. Bila ada pengorbanan, di hujungnya nanti akan ada kebahagiaan. Okey, akan ada kejayaan. Okey, jadi kena ada pengorbanan dulu. Jadi konsep dia sama. Nak tahu benda ni, nak ingat formula dia ialah kamu kena rajin buat soalan benda ni. Baru boleh ingat formula. Okey, jadi kamu darabkan untuk cari luas yang A ni, kamu dapat sini luas A, kemudian luas B. Okey, kemudian kamu tambahkan saja luas A dan luas B. Okey, dah selesai itu kamu dapat luas. Kemudian sekarang ni dia nak tahu adakah mencukupi. Dia ada 2 soalan. Dia ada 2 soalan kat sini. Nampaknya macam pendek je kan, tapi soalan dia ada 2. Yang pertama dia nak tahu berapa dia punya panjang dia, yang kedua dia nak tahu yang pertama dia nak tahu luas dia, yang kedua dia nak tahu sama ada wang itu mencukupi ataupun tidak. Mencukupi ataupun tidak. Jadi dia kata kos dia adalah, kos membina dia lah 1 meter persegi adalah 1,000. 1 meter persegi adalah 1 meter persegi adalah 100. Sekarang ni ada berapa? 32. Jadi 32 darabkan dengan 100, kamu akan dapat 3,200. Adakah kos itu mencukupi? Ya, dia masih dalam bajet dia. Sebab ayah dia standby bajet sebanyak 4,000. Kos dia dah boleh beli barang semua adalah 3,200. Jadi mencukupi. Jadi jawapan dia adalah ya. Wang peruntukan 4,000 mencukupi. Soalan ni kalau dalam ujian memang glamour masuk. Soalan ni memang sangat popular. Okey, dia yang tanya cukup ke tak cukup? Boleh ke tak boleh? Ada baki ke tak ada baki? Okey, soalan tu. Okey, ni adalah soalan yang kata situasi sebenar.
Okey, situasi sebenar. Okey, jadi kamu kena biasakan lah. Okey. Sebab tu rajin-rajin kalau ayah ada nak buat projek ke apa, kamu rajin-rajin dan tanya ayah berapa kos dia, berapa duit ayah ada. Okey, jadi kamu tahu benda tu. Okey, seterusnya adalah kita pergi kepada soalan. Kita cuba buat soalan sama-sama. Okey, bila soalan kita dah boleh tak perlu nak berenang dalam air kan, dalam laut kan. Jadi kita pun naik ke darat lah. Okey, jom. Sama-sama kita naik ke darat. Okey, kita dah sampai di darat. Okey, kita jawab soalan ini. Okey, pertama selesaikan masalah di bawah. Pak Cik Naim membuat parit di sekeliling tanah kebunnya seperti dalam gambar rajah. Kira panjang parit itu. Kira panjang parit itu. Mana parit dia? Ni, semua ni lah. Okey, ni parit. Dia nak membuat parit di sekeliling tanah kebunnya. Ni adalah parit. Jadi nak tahu kira panjang parit itu. Jadi semua ni parit lah. Jadi bila kita panjang ini, dia merujuk kepada perimeter. Jadi bila perimeter adalah sisi luar. Itu yang kamu kena tahu dulu. Okey. Sekarang ni kamu tahu ada berapa sisi luar? 1, 2, 3, okey, 4, 5, 6 dan 7 serta 8. Kira tu dulu. Okey. Dah kira yang tu ada 8. Mesti ada 8 sisi luar. Okey, 8. Tulis ni 8. Kemudian kamu kena tahu ukuran dia. Okey, ni dah ada ukuran, ni dah ada, yang ni dah ada. Okey, ni tak ada. Ini dah ada. Ini dah ada, ini dah ada. Ini tak ada. Dan ini tak ada. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, kita tengok sini. Yang pertama sini ialah kita nak cari yang ni. Okey, bila cari ini dia dah bagi panjang sebelah sini adalah 10 meter dan panjang ini adalah 2.5. Jadi kamu kena tolak 10 tolak 2.5, kamu akan dapat 7.5. Jadi sini adalah 7.5. Okey, selesai tu. Yang kedua pula yang sebelah sini sebelah sini. Okey, dia punya panjang ini adalah 4.8. Okey. 4.8 dan ini adalah 2.5. Jadi 4.8 tolak 2.5, kamu akan dapat 2.3. Jadi sini adalah 2.3. Okey, yang ni pula. Yang ni pula, ini adalah 3.5, ini adalah 10. Jadi 10 tolakkan dengan 3.5, kamu akan dapat 6.5. Jadi panjang ini adalah 6.5. Dah dapat semua tu, baru kita boleh tambahkan dia. Jadi cara tambah dia, kita ambil dulu ukuran dia. 10 yang atas. Okey, kita buat satu-satu. Atas turun bawah sini 7.5 meter tambah 6.7 meter tambah 4.8 meter tambah 10.2 meter. Saya padam dulu ini tambah 2.3 meter. Okey, tambah 6.5 meter tambah 10 meter. Okey, kita semak dulu ada berapa ukuran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi selesai ayat matematik. Okey, selesai ayat matematik. Okey, jadi bila kamu tambah, kamu akan dapat jawapannya adalah 58 meter. Okey, perlu tak 2, 3 tak? Tak perlu sebab dia panjang saja. Okey, dia tambah. Bila tambah, dia akan jadi meter sajalah. Dia tak ada meter 2, meter 3. Okey, jadi jawapan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, sekeping kad dengan permukaan asal berbentuk segi 4 tepat telah dipotong seperti gambar rajah. Okey, nampak ni dah dipotong. Ingat, bila dipotong atau ditarik keluar, ini adalah tolak. Itu yang cikgu nak kamu kena pasti dulu. Ada punya kata kunci dia. Okey, jadi yang pertama sekali adalah cari perimeter kad yang tidak dipotong.
Kemudian yang kedua, berapakah luas permukaan kad yang tidak dipotong? Okey, dia nak tahu, pertama sekali perimeter. Okey, bila perimeter kamu kena kira kad yang tidak dipotong. Ni Jadi kamu tahu ini adalah 1, 2, 3 dan 4. Dia ada 4. Yang dipotong tak payahlah, kita keluarkan yang dipotong. Okey, sekarang kita nak tahu pula perimeter dia. Okey, ini adalah 30. Jadi kamu tahu sini adalah, bila kamu tarik sini, kamu samakan dia, ini adalah 30 juga. Okey, yang tepi ni 40. Dah mana 40 ni? 4 sama panjang. Okey, baki ni. Cuba tengok baki ni. Sini sama sini. Okey, sini sama sini Sama tak 30? Kita ambil ukuran dia adalah 30. Jadi untuk soalan nombor 1, perimeter dia dah 30 cm tambah 30 cm tambah 40 cm tambah 30 cm dan tambah 50 cm. Okey, jadi kamu akan dapat 30, 30, 30, 90, 90, 180 cm. Okey, itu soalan pertama. Sekarang kita pergi pada soalan yang kedua. Sebab bawah ni lah. Okey, soalan kedua adalah berapakah luas permukaan kad yang tidak dipotong. Jadi bila tarik keluar, dia adalah tolak. Sekarang ni kita nak tahu dulu luas yang tidak dipotong. Okey, yang tak dipotong ni lah. Ni semua ni. Jadi bila semua ni kita bahagikan dia dua, kita akan dapat dua bentuk. Bentuk A dan bentuk B. Okey, bentuk A adalah segi 3. Bila segi 3, formula dia bahagi 2. Jadi macam mana kita tahu? Kita kena tahu panjang dia 30 cm. Darab dengan lebar dia 40 cm. Dan bahagi 2. Itu yang kamu kena ingat. Bila segi 3, mesti ada 2. Mesti ada bahagi 2. Segi 3 mesti ada bahagi 2. Okey, jadi kamu akan dapat nilai dia adalah, bila kamu potong, kamu akan dapat nilai dia adalah 600 cm persegi. Okey, tu yang A lah. Okey, yang B pula, satu lupa tulis. B pula, segi 4, tepat Jadi sama 30 cm darab dengan 40 cm. Kamu akan dapat 1200 cm persegi. Jadi kita tambahkan. Sebab dia nak tahu luas permukaan kad yang tak dipotong ni. Yang tak dipotong A dengan B lah. Okey, yang luar putih ni tak adalah. Okey, jadi 1200 cm persegi tambahkan dengan 600 cm persegi. Kamu akan dapat jawapan dari 1800 cm persegi. Itu sahaja. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada C pula. Okey, bentuk halaman rumah Stan White adalah seperti gambar rajah. Dia menanam rumput di seluruh halaman rumahnya. Hitung luas kawasan berumput. Ni, kawasan berumput ni. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena bahagikan dia kepada 2. Kita tak boleh bagi macam ni. Bagi macam ni susah sebab bentuk tak ada. Jadi kita ambil, tarik macam ni. Jadi kita akan dapat dua bentuk, A dan juga B. Bentuk segi 3 dan bentuk segi 4 tepat. Boleh A dan B. Kalau kamu tarik macam ni tak ada bentuk, susah nak buat. Okay, jadi bentuk dia kamu tahu segi 3, segi 4, segi 4 tepat, segi 4 sama. Okey, itu yang mudah lah, yang mudah. Okey. Jadi bila macam ini kita kena tahu bahawa panjang ini sampai sini adalah 15 tambah 25. Jadi panjang dia adalah 40 meter. Okey, itu saja. Jadi kita buat dulu A sama dengan 15 meter darabkan dengan 40 meter. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 600. 6,000. Betul, 6,000 kan? Sifar 600. 600 meter persegi. Okey, ni mulai 60 tambah sifar 600. Okey, kemudian B. B pula 15 darabkan dengan 20. 5 sama dengan, okey, 15 meter darab 25 meter sama dengan 375 meter persegi. Jadi bila kamu tambahkan 600
meter persegi tambahkan dengan 375 meter persegi, kamu akan dapat nilai dia adalah 975 meter persegi. Itu saja. Dia sebenarnya soalan dia senang je. Okey. Dia nampak je susah kan, tapi sebenarnya senang je. Kalau kamu dah biasa soalan dia, dia akan mudah. Okey. Okey, seterusnya adalah kita pergi kepada yang di. Ini adalah isi padu. Okey, jadi dalam satu projek reka bentuk, sebuah kubot dipotong dan dikeluarkan daripada sebuah kubus. Okey, jadi satu, hitung isi padu kubot yang telah dikeluarkan. Yang kedua, adakah isi padu kubus yang tinggal ialah 7,750 cm padu, buktikan. Okey, kita selesaikan yang pertama. Dia nak tahu yang ni, yang dah dikeluarkan ni berapa. Okey, jadi kita kira saja yang dikeluarkan ni 10, nombor 1 10 cm darabkan dengan 5 cm darabkan dengan 5 cm. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 250 cm padu. Itu saja. Okey, yang kedua, adakah isi padu yang tinggal adalah 7,700? Kita nak buktikan dia. Jadi kita kena kira yang besar, tolak yang kecil. Kenapa? Sebab ni ditarik keluar. Okey, jadi yang kedua, dia akan jadi, kita cari dulu yang kubus yang besar ni, 20 cm darab 20 cm darab 20 cm. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 800 cm persegi padu. Dia sebenarnya nampak macam susah sebenarnya, tapi sebenarnya tak susah pun. Kemudian kamu tolak je. Tak mahu bukan 800 kan, 8,000. Sebab ada 3 sifar, 8,000 cm padu. Kemudian 8,000 cm padu tolakkan dengan 250 cm padu, kamu akan dapat adalah 7,750 cm padu. Jadi jawapan dia adalah ya. Okay? Itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kamu. Tak banyak pun sedikit. Alhamdulillah. Jadi kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Okay, selamat belajar. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.